Bertajuk pengukuhan akidah menerusi mukjizat Al-Quran dan sunnah Nabi daripada sudut saintifik. Jadi insyaAllah tujuannya memang untuk kita menguatkan keyakinan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi al-iman yazid wa yanqus. Iman itu boleh naik dan boleh turun. Ya, ketika iman kita kuat, kita akan beramal dengan sebaik-baiknya. Tetapi apabila iman kita merosot, kadang-kadang kita tidak mau melakukannya, tuan-tuan, ya. Jadi insyaAllah kuliah kita pada malam ini tujuannya adalah untuk kita meningkatkan iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, bagaimana caranya kita nak meningkatkan iman? Tuan sebenarnya nak, ya, menenangkan hati baginda, maknanya hati Nabi Ibrahim AS. Jadi bagi kita tuan-tuan pastinya banyak, ya, perkara-perkara yang menjadi persoalan di dalam bidang kita, khususnya berkaitan dengan iman kita, tuan-tuan, ya, berkaitan dengan akidah kita, seperti hari kebangkitan semula sebagai contoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Quran, tuan-tuan, dalam beberapa ayat. Sebagai contoh ayat berikut, tuan-tuan, dalam surah Al-Mu'minun ayat nombor 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqna nutfatan 'alaqatan, فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Sadaq Allah Azim. Jadi tuan-tuan, ini ayat nombor 13. Kalau kita baca ayat nombor 12 dalam surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala menyebutkan allazina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Jadi tuan-tuan tengok ini pattern, ya. Selepas Allah Ta'ala menyebutkan sesuatu perkara berkaitan dengan samiyah, berkaitan akidah, yakni al-firdaus itu adalah rukun iman atau akidah kita, tuan-tuan. Ganjaran akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga firdaus, dalam jannah. Ta'ala dandingkan ayat tersebut ataupun selepas ayat tersebut, Allah Ta'ala dia menyatakan tentang, ya, proses kejadian manusia dalam rahim ibu. Ya, perkara yang disebut samiyat memang kita tidak boleh buktikan dengan akal kita, tuan-tuan. Tetapi dia digandingkan atau selepas ayat tersebut, Allah Ta'ala menyebutkan tentang sesuatu perkara yang kita boleh kaji, kita lihat. Ya, anak-anak kita yang belajar di sekolah dan belajar ilmu sains, tuan-tuan, anak-anak kita yang belajar di tingkatan 2 dan tingkatan 3, dia sudah belajar proses kejadian manusia dalam rahim ibu. Tidak lagi kena cikgu dia lah, ya, pandai-pandai, ya, mengkaitkan apa yang dipelajari dengan Al-Quran supaya anak-anak ini dia meningkat ataupun kuat iman dia. Jadi di sini Allah Ta'ala memang sebutkan peringkat demi peringkat kejadian manusia di dalam rahim ibu. Kerana dia sebut dalam surah Al-Hajj ayat nombor 5, ya, di sini Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayra mukhallaqatin linubayyana lakum, hingga akhir ayat tersebut, ya, tuan-tuan, ya. Jadi kalau tuan-tuan tengok di sini, tuan-tuan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala gandingkan ayat samiyat. Apa dia ayat samiyat, tuan-tuan? Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts, wahai manusia, kalau kamu ragu-ragu dengan hari kebangkitan semula.
Fa inna khalaqnakum min turab, sesungguhnya kami jadikan kamu dari tanah atau debu. Tanahlah tuan-tuan. Thumma min nutfatin, kemudian pada nutfah, thumma min alaqatin, kemudian pada alaqah. Di akhir ayat tersebut tuan-tuan. Baik. Daripada zaman Rasulullah SAW memang orang-orang musyrikin mempersendakan baginda Rasulullah SAW. Bahkan mereka bertanyakan kepada Nabi SAW secara mengejek-ngejek, wahai Muhammad, kalau nantinya kami sudah jadi tanah, kami sudah jadi debu, apakah nantinya kami akan dibangkitkan kembali dan tulang-tulang kami disusun? Ini dah surah kiamah tuan-tuan. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, ayahsabul insanu 'allan najma'a 'idhamah. Adakah manusia berfikir bahawa kami tidak akan mengumpulkan tulang-tulang mereka? Bala qadirina 'ala an nusawwiya banana, bahkan kami mampu untuk menyamakan hujung-hujung jari. Tuan-tuan, hari kebangkitan semula kita tak boleh buktikan dengan akal, tetapi Allah Ta'ala iringi ayat tersebut dengan ayat yang kita boleh kaji tentang susunan badan. Kerana kita tengok tuan-tuan dalam surah yang lain, Allah Ta'ala berfirman, Innal lazina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, Sawfa nuslihim nara, kami akan campakkan mereka ke dalam neraka. Nar ada sesuatu yang tidak boleh dibaktikan dengan akal. Neraka tidak boleh dibuktikan dengan akal. Tapi Allah akan tinggalkan dengan ayat yang kita boleh kaji, boleh siasat, tuan-tuan. Kullama nadijat juluduhum, apabila kulitnya terbakar hangus, badalnahum juludan ghairaha, kami akan gantikan kulit itu dengan kulit yang baru. Begitulah tuan-tuan seterusnya dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengiringi ayat-ayat sam'iyah dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat berkaitan dengan alam. Yang mana ayat-ayat kauniyah itu kita boleh kaji, kita boleh selidiki dan sebagainya, tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, dalam soal haji ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan mereka, mereka yang ragu-ragu dengan Quran ini, tuan-tuan. Dan yang menarik tuan-tuan ialah Allah Ta'ala menjelaskan bahawa proses kejadian manusia itu berlaku secara berperingkat-peringkat. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala terangkan tentang peringkat-peringkat kejadian manusia. Dalam surah Al-Hajj ayat nombor 5 juga Allah Ta'ala terangkan tentang peringkat-peringkat kejadian manusia dalam lahir bumi. Baik tuan-tuan, dan inilah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, peringkat-peringkat kejadian manusia. Pertama sekali, sulalah. Kalau kita tengok dalam surah Al-Mu'minun ayat 13, sulalah min tin, itu ialah ekstrak daripada tanah. Apa maknanya tuan-tuan? Yang jadi badan kita ini bukan tanah, tetapi sesuatu yang berasal daripada tanah. Apa dia tuan-tuan? Segala jenis mineral yang ada dalam tanah. Mineral tuan-tuan, ada dalam tubuh badan kita. Atom-atom tuan-tuan, seperti karbon, karbonnya, hidrogennya, oksigennya, tuan-tuan, ferrum atau besinya, tuan-tuan, ataupun manganese ada dalam badan kita, tuan-tuan, menjadi kita punya nitrogen, sulfur dan sebagainya, itu daripada tanah, tuan-tuan. Jadi dalam surah Al-Mu'minun Allah Ta'ala menyebut min sulalatin min tin, daripada ekstrak, daripada saripati tanah. Dan kemudian tuan-tuan, seperti mana yang saya telah terangkan pada kuliah yang lalu, disebut oleh Allah nutfah. Nutfah. Dan saya telah terangkan pada tuan-tuan bahawa nutfah itu berkaitan dengan bentuk, bukan nama khusus. Nutfah bukan nama khusus, tetapi ia adalah umum. Bentuk yang tuan-tuan sudah tahu, bentuknya bentuk spera atau bulat, ataupun bentuk buah per, tuan-tuan, dan itu memang sesuai tuan-tuan untuk ini, tuan-tuan, yang saya tunjukkan. Sperm benih bapa, ovum benih ibu. Kadang nutfah itu sesuai untuk sperma benih bapa, ovum benih ibu. Dia sesuai untuk perkataan zygote,
percantuman di antara ibu dan bayi bapa yang saya telah terangkan, dia juga sesuai untuk morula, dia juga sesuai untuk blastomia, dia sesuai untuk blastosis. Sebab dia punya perkembangan itu semuanya adalah berbentuk bulat atau spera ataupun bentuk seperti bola lah contohnya. Baik. Selepas blastosis barulah dia alaqah. Saya terangkan kepada tuan-tuan, lepas alaqah jadi mudghah. Lepas mudghah berlakulah proses pembentukan organ-organ dalam badan kita. Alaqah belum lagi. Sebab alaqah dia baru bercantum. Dalam beberapa hari lepas itu tuan-tuan, alaqah akan bertukar menjadi mudghah. Dan mudghah itulah proses pembentukan organ bermula. Tapi dia punya embrio tu masih kecil lagi tuan-tuan, masih kecil saja boleh tengok. Tetapi dia berlaku perubahan sel-sel umum kepada sel-sel khusus. Ini yang disebut sebagai proses organogenesis, tuan-tuan. Baik. Dan apa dihasilkan itu. Persoalan tuan-tuan, bagaimana agaknya tuan-tuan, Al-Quranul Karim ini tadabbur kita tuan-tuan. Dia tahu bagaimana Quran itu tahu bahawa bayi di dalam rahim ibu itu terbentuk secara berperingkat-peringkat, bertahap-tahap, seperti mana yang disebutkan dengan jelas dalam ayat 26 surah Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqakum min nafsin wahidatin ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم. Waktu Allah Ta'ala sebut khalqan min ba'di khalqin. Subhanallah. Satu kejadian kepada kejadian lain, itu rujuk peringkat-peringkat perubahan tuan-tuan. Kemudian cerita yang dikatakan fi zulumatis salasa itu kemudian saya terangkan tuan-tuan. Tapi penting untuk tuan-tuan kita tadabbur. Bagaimana Al-Quran tahu bahawa manusia yang berkembang atau bayi yang berkembang dalam rahim ibu itu berkembang secara peringkat demi peringkat. Sedangkan tuan-tuan kita tengok tuan-tuan sebenarnya apa yang terdapat di dalam rahim ibu kita tidak dapat lihat dari luar. Tuan-tuan masa tuan-tuan isteri tuan-tuan mengandung, tuan-tuan pun tak tahu apa yang berlaku dalam rahim ibu, tak boleh tengok. Barangkali kalau dapat kita tengok pengsan kita tuan-tuan perubahan-perubahan yang berlaku di dalam rahim ibu itu tuan-tuan. Tapi kita tak dapat tengok tuan-tuan. Bila tidak dapat tengok, orang agak-agak saja tuan-tuan. Orang agak-agak apa yang berlaku. Kalau di kalangan masyarakat Eropah sampai kurun ke-17 mereka masih mengandaikan bahawa manusia ni dia sudah lengkap. Itu agak-agak aja tuan-tuan. Manusia atau bayi ini yang ada di dalam rahim ibu itu dia sudah lengkap, sudah menjadi seorang manusia yang sempurna. Tuan, ini pandangan masyarakat Eropah atau kalangan mereka yang digelar sebagai saintis lah. Ada sampai turun ke-17 mereka masih berpendapat bahawa manusia atau bayi ini terjadi di dalam rahim ibu sebenarnya sudah lengkap. Di dalam maknanya bapa meletakkan benih ke dalam, kita sebut perut dah senang lah tuan-tuan rahim ibu atau perut ibu, manusia yang sudah sempurna. Jadi dia membesar, keluar saja mereka mengatakan bahawa bayi ini sudah lengkap dengan ilmu pengetahuan. Mereka menggelar teori ini sebagai teori humanculus, maknanya manusia kecil. Sebab itu tuan-tuan di Eropah ni dia muncul ahli falsafah yang berdebat yang ada mengatakan bahawa bayi ini sebenarnya dia juga ada ilmu pengetahuan, lengkap ilmu pengetahuannya. Dan ahli falsafah lain mengatakan tidak. Lalu yang mengatakan tidak itu mengatakan bahawa
Ada satu teori yang disebut sebagai tabula rasa. Tabula rasa ni maknanya macam papan putih lah tuan-tuan. Kurun ke-17 tuan-tuan, cuba bayangkan Nabi SAW menyebutkan satu hadis tuan-tuan, dan kita tengok hadis tersebut. Nah, kita kembali kepada yang tadi tuan-tuan. Bagaimana Quran tahu nutfah? Ini kita nak kaitkan dengan akidah Islam lah tuan-tuan. Sebab Allah mengetahui, Dia mencipta kita. Jadi Allah menceritakan kepada kita tentang makhluknya dalam Quran. So itu sebab tuan-tuan, bila kita tengok sifat Allah yang kita pelajari tuan-tuan, Maha mengetahui, kita dapat tengok buktinya. Apa buktinya Allah Ta'ala mengetahui itu? Quran. Sebab Quran kalau Allah Ta'ala bercerita tentang makhluk dia, betul seperti kajian dari bagi manusia. Jadi contohnya tuan-tuan, kalau kita tengok sperm benih bapa ni tuan-tuan, dia terlalu halus, 50 mikrometer. Dia tuan 50 mikrometer itu tidak boleh dicerap dengan mata tuan-tuan. Memang tak boleh. Saya dah sebutkan pada kuliah lepas, dalam 1 cm padu air mani bapa ni tuan-tuan, terdapat 30 juta hingga 400 juta sperm ataupun benih bapa. Maknanya dia terlalu banyak dan terlalu halus. Tetapi benih ibu ni dia besar, dia boleh dilihat dengan mata. Maknanya tuan-tuan, kalau ada mereka yang sukar dapat anak, dia boleh buat in vitro fertilization. Maknanya apa tuan-tuan? Di pada pilihan dia ambil, dia gunakan micropipet, diteropong lah tuan-tuan, ambil dia punya benih ibu, masukkan dalam bilik bateri. Dalam bilik bateri itu dah ada bahan-bahan yang menyerupai environment ataupun sekitaran yang terdapat dalam rahim ibu. Cukup dengan garam mineral, cukup dengan air, cukup dengan glukos, dan dicurahkan benih bapa. Benih bapa tak boleh diambil dengan micropipet tuan-tuan, ataupun dia tidak boleh diambil macam benih ibu. Benih ibu boleh ambil, tapi benih bapa tak boleh. Jadi benih bapa dicurah saja kat situ, dan satu daripada berjuta-juta itu akan mensenyawakan benih bapa. Itu disebut in vitro fertilization tuan-tuan. Orang selalu sebut tabung uji, tapi sebenarnya bukan bayi tabung uji, bukan tabung uji tuan-tuan, tapi disebut dengan piring bateri. Istilah yang kita dengar selalu bayi tabung uji. Dulu memang kerap kita sebut, sekarang kuranglah orang sebut. Bayi piring bateri, bukan bayi tabung uji. Tuan-tuan, baik. So persoalannya bagaimana Quran tahu nutfah tadi tuan-tuan? Kerana kalau Allah Ta'ala tahu segala-galanya tuan-tuan. Baik, terusnya tuan-tuan. Jadi minta maaf tuan-tuan, ini sebenarnya saya fikir bukan aurat lah. Dia bukan manusia dengan gambar tuan-tuan. Nanti saya potong dia dah tunjukkan perut ibu lah, perut isteri tuan-tuan dan perempuan contohnya tuan-tuan. Tak boleh nampak apa-apa kan? Dalam ni tak ada, kita tak nampak maksud. Dan saya sebut, kalau kita nampaklah di dalam perut kita sendiri tuan-tuan, dia punya usus tu tuan-tuan 40 meter. 40 meter tuan-tuan, bukan pendek, 40 meter. Jadi tapi Allah Ta'ala susun dia kan, lengkar begitu tuan-tuan. Sebab usus yang panjang tu dia dalam proses untuk menghadamkan makanan, dia ambil masa. Jadi tuan-tuan, kita tak nampak apa-apa. Dan kerana tidak nampak apa-apa itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan apa yang berlaku di dalam rahim ibu. Nutfah, alaqah, mudghah, 'idham, lepas tu lahm. Subhanallah tuan-tuan. Inilah kalau kita tahu, saya alhamdulillah tuan-tuan, kita selalu rasa seronok baca Quran tuan-tuan. Nah, ini dia tuan-tuan yang disebut sebagai ovum atau benih ibu. Tuan-tuan, ini benih bapa atau sperm tuan-tuan. Jadi ini bentuknya masih sama dengan benih ovum, bentuknya sama, dan memang dia ovum yang mana benih ibu, benih bapa masuk tuan-tuan, dia masih saiznya sama, dia masih nutfah tuan-tuan. Saya sebutkan ini juga masih nutfah, ini juga bukan ini tuan-tuan, ini nutfah. Dan tuan-tuan, lepas tu barulah dia pergi kepada alaqah. Dan tuan-tuan tengok dalam gambar ni, saya petik daripada kanji stages. Ini
satu laman web daripada Fakulti Perubatan ya, Medical Science University of New South Wales, Australia, tuan-tuan. Ini memang gambar yang betul, tuan-tuan ya. Kalau kita tengok ni, tengok tuan-tuan ya, ini yang saya tunjuk ni, ini masih nutfah ya, ini masih nutfah. Satu hari selepas persenyawaan, sampailah hari ketiga persenyawaan, tuan-tuan, dia masih bentuk nutfah ya, tuan-tuan ya, bentuk nutfah ini bentuk nutfah. Dan masuk saja minggu hari yang ke-15, tuan-tuan ya, masuk hari ke-15. Tadi saya sebut stage ya, maaf tuan-tuan, ini hari ke-4 sebenarnya tadi ya. Masuk berapa hari yang ke-15, ini dia jadi alaqah. Lepas tu tuan-tuan, dia masuk hari ke-23, dia jadi mudghah. Dan lepas mudghah tu tuan-tuan, yang saya sebutkan tadi berlaku ya, sel-sel yang umum, sel umum yang terdapat di dalam nutfah tadi, dia akan berubah menjadi pelbagai organ di dalam badan bayi tersebut, tuan-tuan. Dan kemudian rosak, tuan-tuan ya. Jadi nanti saya akan terangkan mana dulu tulang otot. Al-Quran kata tulang dulu baru otot ya. Fakhalaqna mudghatan idhaman, kami jadikan ya, lepas daripada mudghah kepada tulang ya, kemudian kepada lahm otot, tuan-tuan. Baik, jadi kita tengok ini sekali lagi, tuan-tuan ya. Jadi yang ini ialah alaqah, tuan-tuan. Yang bawah ni adalah mudghah, tuan-tuan. Yang atas ialah nutfah. So itu cerita Quran. Jadi kalau kita tengok, tuan-tuan, pada zaman Aristotle hidup ya, ribuan tahun sebelum Rasulullah SAW, tuan-tuan ya. Ada orang yang mengatakan bahawa pada zaman Greek itu pun ada orang yang beriman kepada Allah. Contohnya sebelum Aristotle ada Anaximander dan ini, tuan-tuan ya. Ximenes ialah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tuan-tuan ya. Jadi pada zaman Aristotle, tuan-tuan ya, pendapat beliau Aristotle ini berkaitan dengan proses kejadian manusia dalam rahim ibu memang tak betul. Antaranya mengatakan bahawa manusia jadi daripada air mani. Nanti kita tengok tuan-tuan terjemahan Quran ya. Jadi Aristotle telah menggunakan telur ayam, tuan-tuan ya. Jadi telur ayam ni dia nak cek apa perubahan yang berlaku dalam telur ayam. Jadi telur ayam ni dia boleh di satu hari dia mengeram, 2 hari mengeram, 3 hari mengeram, dia buka lah ya. Dia buka apa yang berlaku tu, tuan-tuan. Dan dia nak kaitkan itu dengan kejadian manusia, tuan-tuan. Tapi tak berapa tepat lah ya. Jadi ini bukan gambar Aristotle, tidak, tuan-tuan. Tapi ini saya Aristotle setakat melukiskan dengan pen. Tapi saya cari tak jumpa dengan pensel, tuan-tuan, tak jumpa. Baik, jadi di Eropah, tuan-tuan, mereka masih berpendapat sampai kurun ke-17. Tuan-tuan tengok ni ya. Ini sampai kurun ke-17, tuan-tuan ya, mereka masih menganggap bahawa manusia itu manusia yang sudah sempurna. Ini zaman yang disebut zaman Enlightenment, tuan-tuan. Zaman pencerahan. Enlightenment ini zaman pencerahan di Eropah. Kan Eropah ni, tuan-tuan, satu benua yang berubah daripada Greek kepada Rom. Lepas tu muncul ya, dalam zaman Rom itu muncul Kristian agama Kristian, tuan-tuan. Dan dia ada maharaja Kristian. Dan maharaja Kristian ini, tuan-tuan, mereka memang mengamalkan teokrasi. Teokrasi maknanya apa? Ya, pentadbirannya berdasarkan kepada ajaran agama. Jadi dia tak benarkan sarjana-sarjana di Eropah ni, tuan-tuan, untuk mengemukakan idea. Dia kena ikut gereja, kena ikut apa yang disebutkan oleh ulama-ulama gereja, tuan-tuan ya. Jadi ada di kalangan sarjana-sarjana ni, saya nak sebutkan, tuan-tuan, antara ialah Bruno ya, Bruno di Itali. Dan Itali ini kuat Kristian dulu, tuan-tuan. Bruno ni, tuan-tuan, telah diikat pada tiang dan, tuan-tuan, jadi bakar kerana mengumumkan idea baru. Juga dengan Galileo Galilei ini mengumumkan idea yang bercanggah dengan pandangan Kristian, tuan-tuan ya.
lalu beliau telah dipenjarakan tuan-tuan, dan dia taubat. Dia kata saya minta maaf. Lepas tu dilepaskan. Lepas tu Pope yang bongkok tu tuan-tuan telah membuat suatu kenyataan bahawa Galileo Galilei betul. Jadi itu caranya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apabila mereka dapat maklumat, mereka dapat ilmu daripada tamadun Islam, kan tuan-tuan, ilmu daripada tamadun Islam dibawa ke Eropah, terjemahkan pelbagai buku, itulah muncul Renaissance, pembaharuan tuan-tuan. Lepas Renaissance dia ikut Enlightenment. Lepas tu Eropah tuan-tuan, dia buang agama, dia guna akal semata-mata. Saya sebut dia guna akal semata-mata tuan-tuan. Itu cerita lain tuan-tuan. Jadi sampai kurun ke-17 tuan-tuan, ini mereka mengatakan manusia jadi berasal daripada sini tuan-tuan. Budak kecil tuan-tuan. Ini dia tuan-tuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis sahih, kullu mauludi yuladu ala fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Jadi semua bayi dilahirkan di atas fitrah. Nanti insya-Allah tuan-tuan, saya akan tunjukkan kajian yang dibuat oleh orang bahasa ini mengatakan semua budak-budak kecil dia percayakan adanya Tuhan. Semua. InsyaAllah akan datang lagi. Baik. Baik tuan-tuan, sekarang kita tengok satu lagi tuan-tuan, ada masa lagi. Saya nak tunjukkan perkataan alaqah yang disebutkan dalam Al-Quran. Lupa saya dah jelaskan tuan-tuan, dan dia punya peringkat-peringkat saya dah terangkan. Jadi alaqah ni tuan-tuan, apa dia alaqah? Jadi alaqah ni tuan-tuan jadi selepas mudghah, selepas apa, nutfah. Selepas nutfah, alaqah. Dan saya dah terangkan pada pertemuan pada bulan lepas tuan-tuan, lepas nutfah tu pelbagai perubahan berlaku kepada zygot, lepas tu jadi alaqah. Jadi alaqah ini ialah peringkat di mana blastosis yang saudara tengok blastosis itu dia apa ni, dia pecah saya sebutkan, menetas dan kemudian dia menempel pada dinding rahim ibu. Jadi tuan-tuan, kalau dia tak berjaya menempel satu, ataupun dia tidak berjaya menempel. Kenapa dia tak berjaya menempel? Tuan-tuan, kerana tidak berlaku persenyawaan. Bila tak berlaku persenyawaan, tak adalah penempelan, tak ada implantation. Jadi dia punya dinding rahim, kalau budak-budak perempuan yang tidak berkahwin, dia akan kubur, dia terlahir. Dia akan keluar. Jadi dinding rahim ibu tu penuh dengan kapilari ataupun saluran darah halus. Jadi tu bahkan tuan-tuan, kalau dia duduk, dia akan keluar darah tu keluar tuan-tuan. Kalau dia menempel ataupun implanted, dia tak luruh. Jadi ibu, kita tahu tuan-tuan, kita ceklah kat klinik bang itu kan, jadi contohnya kan, ini kehidupan manusia tuan-tuan, kita cek. Bila dah tak dapat kek tu, dia dah tahu dah ini mesti pregnancy. Dia pun test doktor, alhamdulillah dah ada. Sebab setiap manusia ni yang berkahwin, dia kan nak zuriat kan, tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi yang alaqah ni ialah peringkat dia menempel tuan-tuan. Dan kalau kita tengok kalau kita baca surah Al-Alaq, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi apa itu alaq tuan-tuan? Alaq tu apa dia tuan-tuan? Kita tengok. Jadi ikut terjemahan ni tuan-tuan, alaq ni ada pelbagai maksud. Ada yang menyebut leech, maksud leech, ada yang darah beku tuan-tuan. Dan kita tengok sini tuan-tuan, ini yang bawah ni saya petik daripada kamus klasik bahasa Arab. Anda perkataan alaqah bermakna ialah bergantung. Hook, bergantung, tergantung clamp, atau
dekat tuan-tuan. Ini maksud alaqah yang bawah ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apa istilah yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk merujuk kepada alaqah ni memang bertepatan dengan sifat alaqah itu sendiri, yakni dia bergantung. Ya, dia menempel dan bergantung. Ya, tuan-tuan macam ni kan, tuan-tuan dia bergantung macam ni. Macam kipas ni. Ya, dia bergantung kat siling kan. Jadi alaqah tu tuan-tuan dia bergantung. Semasa dia bergantung tuan-tuan, sifatnya subhanallah, dia kelihatan seperti darah beku juga. Sebab di dalam alaqah tadi tuan-tuan, kapilari darah atau salur darah dah masuk. Jadi salur darah tu kan ya, dia penuh darah. Dan dia punya selaput luar tu kan dia transparent atau lot sinar. Lot cahaya. Lot cahaya dengan lot sinar lain tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan belajar saya, lot cahaya berbeza dengan lot sinar. Lot sinar maknanya opaque. Opaque maknanya masuk cahaya sikit-sikit. Ya, macam kita punya window pane kat rumah tu yang ketak sekarang dah tak ada katnya kan. Itu namanya ya lot sinar. Ya tuan-tuan ya. Lot cahaya terus terang tak macam gelas tuan-tuan ya. Baik. Jadi dia punya selaput alaqah ni dia lot sinar. Jadi bila dilihat dari luar memang kelihatan seperti darah beku. Dan juga dia bergantung tuan-tuan, dia bergantung macam pacat. Apa sebab tuan-tuan? Pacat kan dia boleh bergantung kat kulit kita kan tuan-tuan, dia hisap darah kan? Hisap darah. Ini alaqah ni dia mengorek dan bergantung pada dinding rahim ibu tu. Dia masuk darah tuan-tuan, dia masuk darah. Dia macam pacat. Baik tuan-tuan ya. Ini dia punya scientists discover what makes human embryo attach. Yang saya nak tunjukkan attach to the uterus. Sebab dia menempel pada uterus. Ini kata attach yang saya nak highlightkan tuan-tuan. Ya. Ini di antara maksud alaqah tuan-tuan. Ini antara maksud alaqah ni, hang, suspended, angle to decrease blood flow. Ini semua tuan-tuan ya. Ini yang atas ni maknanya tergantung tuan-tuan ya. Yang bawah ni ialah pacat ya. Ni apa? Yang bawah ni ialah gumpalan darah tuan-tuan ya. Jadi pacat macam tu. Baik, kita tengok tuan-tuan ya. Jadi kita tengok yang atas itu embryo ya tuan-tuan ya. Embryo. Ya, alaqah tu lepas itu alaqah tu embryo lah tuan-tuan. Alaqah tu embryo tuan-tuan ya. Baik, ini pacat. Tuan-tuan tengok dia punya bahagian depan mulut. Bahagian depan dia macam ni tuan-tuan. Kita tengok dia punya mulut pacat macam ni. Ini tuan-tuan saya belajar dulu. Kalau dalam bahasa saya ini panggil Hirudina. 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 Pacat itu tuan-tuan. Ya. Ini walaupun saya dah tak mengajar lagi tuan-tuan ilmu yang saya belajar masih universiti itu masih fresh. Tengok tuan-tuan ya. Ini ialah ya rahim ibu tuan-tuan ya. Ya. Jadi blastosis ini tuan-tuan dia menempel di sini. Dan dia boleh menempel di mana-mana tuan-tuan. Dia boleh tempel sini, dia boleh tempel sini, dia boleh tempel sini. Bahkan blastosis itu tuan-tuan dia boleh menempel sebelum dia turun ke dalam rahim ibu. Kalau dia menempel di bahagian salur fallopian tu tuan-tuan, yang ini kalau dia menempel di sini, ini berlaku maknanya adalah kehamilan di luar rahim yang berbahaya tuan-tuan ya. Jadi dia macam ni lah tuan-tuan ya. Ini ialah alaqah tuan-tuan. Ya. Tengok tuan-tuan, ini ilustrasi dia bergantung tuan-tuan ini ya. Baik, sekarang kita tengok tuan-tuan, ini ialah Profesor Keith Elmore. Ya, profesor dari Kanada. Discovered until many centuries later. This proves to me that Muhammad must have been a messenger of God or Allah. Baik tuan-tuan, saya dah cerita dengan tuan-tuan pasal Profesor Keith Elmore tuan-tuan. Saya cerita baliklah tahun 1984 tuan-tuan bila saya mula mengajar. Saya baca cerita dia dalam berita harian. Di dalam berita harian disebut itu seorang profesor daripada Kanada, University of Toronto, ya, telah membentangkan kerja tentang
primerologi dan Quran. Saya tulis surat pada dia. Dan dia bagi ke dia tahun 84 tuan. Ini khidmah. Dan pada masa itu saya tak tahu lagi dia Islam itu belum. Tetapi dia disahkan Islam oleh Abdul Majid Az-Zindani, ya, seorang alim di Yaman yang berhubungan rapat dengan beliau ini. Baik, kemudian tu tengok satu lagi tu komen ya. Ini ialah Yusuf Estate tuan-tuan ya. Tuan-tuan saya boleh cerita dengan tuan-tuan ya. Ini Yusuf Estate. First example of science. First example, alaq. He's the one who created a human being from an alaqa. Remember, the prevailing thought of the time is that human beings are little tiny men inside of their mother, and they just get bigger and bigger and bigger and pop out. That's what they thought. Here's a statement, though, 1400 years ago, saying that the creation of a human being starts out as a blood clot. Why would anybody say that? A blood clot. And not only that, but it's a blood clot that's clinging or hanging on like a refrigerator magnet. Wait a minute. And it's shaped like a leech. You know what a leech is, yeah? You know, a blood-sucking leech? You know, like a New York lawyer. Jadi makalah tu tuan ya. Dia seluruh saja. Baik, itu soal tuan. Jadi apa yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran tuan-tuan, dia menarik perhatian kalangan mereka yang asalnya dia tak suka Islam tuan-tuan. Akhirnya dia masuk Islam kerana baca benda macam ini. Ini barangkali tuan-tuan pernah jumpa dekat TV tuan-tuan ya. Jadi dia kata tuan-tuan, yang menyebabkan dia masuk Islam ialah ayat Quran tu yang ya disebut manusia jadi daripada alaqah ya. So I thought a smaller book, which was the brief illustration of Islam. The first thing I remember reading was an ayat. Dan begitulah ramai tuan-tuan ya. Ramai yang masuk Islam kerana membaca Quran dan menemui ayat. Termasuklah Profesor Cina daripada Singapura. Saya tak boleh lupa nama dia. Profesor perempuan daripada Cina, lahir di Taiwan dan mak bapak dia pindah di Singapura. Bila dia belajar US, dia masuk Islam di US. Macam mana apa yang menyebabkan dia masuk Islam dalam Quran? Dia jumpa ayat saintifik. Ya, Profesor Yin ke rasanya. Jadi insyaAllah tuan-tuan ya, kita sambung kemudian pada masa akan datang insyaAllah saya akan cuba terangkan apa yang dimaksudkan oleh Allah dengan ya, sittati ayyam yang selalu kita baca dalam Quran. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi selama 6 hari. Ya, sekian aku qawliya wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.